Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita berada dalam suasana yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam menunggu untuk solat daripada satu fardu ke satu fardu yang lain. Maka Nabi memberi kabar gembira kepada orang yang berada dalam masjid dalam menunggu waktu solat fardu, sebagai seolah-olah diampunkan dosanya, seolah langit terbuka untuk keampunan bagi dia. Ikumu, beradalah kamu di akhir majlis dalam keadaan maghfurun lakum, dalam keadaan kamu diampunkan dosanya. Jadi banyak perkara yang seseorang itu boleh melakukannya untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripadanya ialah berada dalam majlis ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi insyaAllah pada malam ini saya dalam sirah Nabawiyah, saya dah habis pada sirah Nabi dan masuk Khulafaur Rasyidin, iaitu Abu Bakar, dan malam ini insyaAllah saya nak bawa seorang lagi, iaitu yang dijanjikan syurga, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kita tahu bahasanya banyak hadis Nabi menggambarkan alaikum bisunnati, kamu mestilah ikut sunnahku, wa sunnati khulafaur rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang beri petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adu bin nawajis, kamu gigitlah mereka itu dengan gerhamnya. Jadi gerham ni mana? Pegang kuat-kuat. Jadi bila zaman Rasulullah ni selama 23 tahun, kita lihat bahasanya Rasulullah mendidik para sahabatnya. Bila mendidik para sahabat ini, maka sahabat inilah akan menterjemahkan selama kehidupan bersama dengan Rasulullah ini. Jadi orang yang paling rapat dengan Rasulullah ialah para sahabat ini. Pertama sekalinya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu sekarang ni kita lihat ramai di antara orang umumnya tidak mengenali Islam itu sebab mereka tidak dapat ilmu tentang Islam. Macam kata, kenapa orang tu tak solat? Sebab dia tak tahu apa itu solat, apa yang dapat pada solat, apa kemanisan solat, apa kemanisan solat berjemaah, apa beza di antara solat jemaah, solat di rumah dengan solat di surau, apa bezanya. Jadi kalau kita lihat bahasanya, kalau saya ingat pada saya lah, kalau pagi-pagi saya bangun, saya lapar, lapar nak cari nasi, cari cikau, cari apa semua, untuk mengisikan jiwa saya, vitamin jiwa kita, vitamin badan kita. Tapi vitamin roh tidak diisi. Contohnya Al-Quran tak dibaca sebenarnya itu. Jadi bukan tak nak baca, tapi orang panggil taswif ini, orang panggil ini tangguh-tangguh ni adalah satu perkara yang sangat-sangat dicela lah. Mana kita rasa tak apalah, nanti boleh lagi, nanti Ramadan kita pula nanti. Itu nanti, ya Allah. Sebab mana roh makanan ini mana kita tak balance. Kat situ kita lihat bahawasanya bagaimana keimanan seseorang itu kan. Bila kata terdengar panggilan hayya 'alas solah, dia macam hayya 'alas solah, apa dia tak ada asal. Hayya 'alas solah detik, asal macam tak boleh dengan kalimah Allah, dengan Al-Quran kan? Jadi perkara-perkara macam ni kita kena ambil insaf tentang benda-benda yang simple kan, benda yang simple. Dan dalam Islam tidak ada benda yang besar lebih daripada as-salat. Jadi bila solat ini penting, maka solat itu mesti dah dilakukan dengan sebaik-baik cara, sebaik-baik mungkin. Maknanya ahsan, semolek-molek lah, sebagus-bagus, sesempurna mendirikan solat. Dan
tempat yang paling sempurna sekali dalam solat untuk mendapatkan pahala yang maksimum ialah solat di surau atau masjid. Dalam mazhab Syafi'i, hukum solat berjemaah ada fardu kifayah. Ada, kalau mazhab lain ada juga dinamakan muakkad, dan jumhur ulama tidak mewajibkan solat berjemaah, tapi ada setengah pendapat pun kata mewajibkan. Dan satu hari seorang buta dikatakan Ummu Maktum juga kepada pergi jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku minta izin supaya aku ni dikecualikan daripada menunaikan solat berjemaah sebab dia buta. Maka dia berjumpa Rasulullah. Rasulullah kata, oh kamu buta, rumah jauh. Maka Rasulullah kata, tak apa. Bila orang tu buta pergi jauh sekejap, Rasulullah panggil, wahai fulan, datang sini kejap. Lepas tu dia kata, adakah kamu mendengar azan? Kita dia tak dengar azan. Maka kalau dengar azan mesti datang. Mana walaupun dia tu ada kabut buta, maka Rasulullah kata kena datang juga sebab dia dengar azan. Nak tunjuk katanya kepentingan solat berjemaah ni sangat penting. Jadi kita lihat Sayyidina Umar ni kehebatan dianya sebelum Islam, selepas Islam dan semasa khalifah. InsyaAllah kita akan pergi 3 perkara ni. InsyaAllah pada malam ni saya ingat sedikit saja. Kita lihat bahawasanya orang terkenal dengan Sayyidina Umar ni seorang yang seorang yang garang, seorang yang tak boleh kompromi macam. Maka kita lihat bahawasanya Sayyidina Umar ni Umar bin Al-Khattab ini yang Nabi kata, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Tengok statement Nabi ni. Kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umar lah akan dipilih. Memang kriteria yang Nabi letak tu memang mesti ada sesuatu kepada Sayyidina Umar ini. Sampai tidak Rasulullah menjanjikan begitu. Okay, kita lihat kuasa Umar bin Al-Khattab ni, nama dia Umar bin Al-Khattab bin Nufai bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurat bin Razah bin Adi bin Ka'ad bin Lu'i. Maknanya datuk-datuk dia ni berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dia sebab dia orang Quraisy. Jadi pada Adi bin Ka'ab bin Lu'i yang kata kita tahu. Dan Umar ini digelar Abu Hafs, iaitu bapa singa kan. Dan siapa yang gelarkannya tu? Sebab anak dia yang sulung perempuan nama dia Hafsah binti Umar, itu Ummul Mukminin yang berkahwin dengan Rasulullah SAW, yang ada sedikit perselisihan dengan Rasulullah segi pernikahan. Maka Rasulullah ceraikan Hafsah anak Umar tu, dan Al-Quran minta Nabi Muhammad rujuk balik dengan Hafsah ini. Sebab apa? Malaikat beritahu kepada Nabi Muhammad sepatutnya sebab Hafsah ni seorang yang sawam qawwam. Jadi seorang Hafsah ni seorang yang banyak berpuasa dan banyak qiyamul lail. Maka Nabi Muhammad rujuk. Jadi Nabi Muhammad ni seolah nak ajar kepada umatnya tentang bagaimana nikah, rajak dan sebagainya. Itu. Dan Nabi Muhammad juga digelar, kadang-kadang orang tak taruh nama Umar Al-Faruq. Anak dia nak terus Umar Al-Faruq. Sebenarnya Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar Al-Faruq ni maknanya, Al-Faruq ni maknanya yang membeza di antara dengan hak yang batil. Ada antara hak yang batil. Sebab bila Sayyidina Umar ni masuk Islam, ada perbezaan antara hak dengan batil. Jadi kita dengar sikit lagi. Kita lihat bahawasanya Umar ni, isteri dia nama dia Hantamah binti Hisham Al-Makhzumi. Maknanya isteri Sayyidina Umar ni adik-beradik kepada Abu Jahal. Hebat-hebat dia ni, orang kelas-kelas Abu Jahal. Dan Umar ni lahir pada tahun gajah. Pada tahun gajah ni situ terkenal dengan tahun gajah. Jadi ada peristiwa Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di mana tentera Habsyah, tentera Abraha ingin meruntuhkan Kaabah pada tahun itu dengan mendatangkan dengan gajah.
maka orang Arab tidak kenal dengan gajah, tak ada gajah. Maka bila kat situ terkenal popular kata tahun tu tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad pun lahir pada tahun itu. Dia tak ada nombor tahun apa tak ada lagi masa itu. Ingat peristiwa. Kau lahir bila? Kau lahir masa buah kuning. Buah kuning bila? Kau lahir bila? Kau lahir masa tsunami. Tahun tsunami 2000 atau 2006, 2004. Ingat. Buah besar macam itulah. Maka 13 tahun. Jadi Umar ni muda daripada Nabi Muhammad 13 tahun. Semula 13 tahun. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah. Lewat juga kan. Kita lihat bahasanya, sebelum tu kita dah tengok bahasanya Umar ni sebelum Islam ni dia wasaniyah, dia menyembah berhala kan. Jahiliah biasalah. Dan Sayyidina Umar ni dia seorang yang miskin juga peringkat awal, maka dia peringkat awal membala kambing, banyakkan membala kambing. Dan di peringkat akhirnya dia menjadi seorang peniaga yang berjaya. Sebab tu kita tengok bahasa kita pernah dengar masa Umar selalu nak berlomba-lomba dengan Abu Bakar dalam infak fisabilillah. Akhirnya Umar tak berjaya untuk berlawan dengan Abu Bakar sebab Abu Bakar menginfakkan pada perang Tabuk tu seluruh harta dia. Umar mula-mula dia bagi separuh harta dia. Separuh harta dia. Mana kalau orang boleh infak ni, kira Umar ni kira orang yang berjaya juga. Berjaya dalam tijarah perniagaan. Sebab orang Quraisy ni terkenal dengan orang-orang yang berniaga, termasuk juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar ni dia memang mempunyai karisma. Dia seorang yang tinggi, gagah, kuat dan segala-galanya ada. Seolah tinggian dia tu kalau dia duduk pun seolah-olah macam kalau dia duduk pun sama dengan orang naik unta. Tinggi dia tu besar, gagah, perkasa. Dan kita lihat bahawasanya Sayyidina Umar ni sepanjang peperangan dengan Rasulullah dia tak pernah miss. Setiap peperangan dia ikut semua. Hebatnya Sayyidina Umar ni sebagai seorang yang orang kata abqariyah, yang sangat cerdas, cerdik dalam mentadbirkan negara. Dan banyak. Salah satunya ialah kita guna sekarang iaitu tahun Hijriah. Tahun Hijriah ni adalah daripada Sayyidina Umar juga. Dan salah satu daripada kehebatan Sayyidina Umar ni, dia mendahului wahyu. Jadi kalau kadang wahyu tu tak turun lagi, tapi pendapat Umar macam ni, tapi Rasulullah buat macam ni. Akhirnya turun wahyu membenarkan pendapat Umar. Dalam khilas macam nak solat kepada orang munafik Abdullah bin Ubay, Umar kata jangan, tapi Rasulullah semayang juga sebab anak dia minta. Akhirnya ayat Quran turun selepas itu melarang Nabi. Jadi Al-Quran ini banyak membenarkan pendapat Umar. Kita lihat pada Sayyidina Umar ni ada juga yang saya dulu pun sekolah-sekolah pun ajar benda yang tak tepat dengan Sayyidina Umar, iaitu dia katakan Sayyidina Umar ni di masa sebelum jahiliah dia telah membunuh anak perempuan dia. Sebab peringkat di Arab jahiliah dia lebih gemar, setengah-setengah kabilah lebih gemar kepada anak lelaki, sebab anak lelaki ni boleh menjaga kabilah dia dan sebagainya. Jadi kalau anak perempuan ni nanti akan dipermain-mainkan oleh apa, dia macam tak apa nak gemar sangat. Lepas tu dia katakan dalam kisah buku tu kata satu hari Sayyidina Umar duduk diam-diam, dia menangis. Dia kata menangis apa? Satu hari aku bawa pakai anak cantik-cantik, aku bawa pergi padang pasir dan aku bawa dia mainan dan aku kali-kali aku suruh dia masuk pada aku kambuh sekali, aku nangis. Lepas tu dia kata satu lagi aku gelak. Dia gelak sebab apa dia gelak? Dia kata dia bawa Tuhan tu bentuk kurma. Tiba pergi dalam musafir, dia tak ada makanan, dia ambil wak kurma tu makan. Jadi makan Tuhan. Itulah. Jadi sebenarnya pendapat yang mengatakan Umar membunuh anak lelaki ni, anak perempuan ni tak tepat. Riwayat ni tak tepat kan? Sebab anak sulung dia adalah Hafsah isteri Nabi. Dia dan keluarga Bani Adi yang keluarga kabilah Sayyidina Umar ni memang keluarga yang tidak membunuh.
anak kumpulan lain. Jadi sebahagian-sebahagiannya meletakkan sebagai untuk nak memburukkan Sayyidina Umar yang tidak tepat. Saya pernah belajar dulu budak-budak dulu kan, itulah jadi bukunya. Dalam buku sirah budak-budak. Sebab setelah dikaji elok semuanya, maka dapatan yang barunya hadis itu tidak tepat tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar ni pula, Umar ni masa dulu, maka ada juga macam orang Arab dulu banyak minum arak kan, sampai Umar minta supaya Al-Quran ni turun untuk pengarang Arab ni dia secara gradually, perlahan-lahan. Mereka awal bukan turun sama. Mereka awal nak solat jangan minum arak, lepas tu minum. Lepas tu macam tu. Akhirnya barulah rejection, barulah totally haram. Jadi sebabnya tu sahabat dia minum lagi arak kan, minum lagi arak. Jadi itu zaman jahiliah, kita tak nampikkan lah. Dan Sayyidina Umar pula jadi seorang yang orang panggil duta. Kalaulah di antara orang-orang yang nak hantar wakil pergi bercakap, pergi bersidang mana, maka Sayyidina Umar lah yang menjadi wakilnya. Jadi kehebatan Sayyidina Umar ni, maka begitulah Umar duduk dalam keadaan yang orang yang gerung kat dia, sebab dia punya kekuatan, kuasa dan sebagainya. Jadi seorang yang wira, orang yang fighting. Maka apabila datang Nabi Muhammad SAW berdakwah, jadi Umar sama dengan geng Abu Jahal, Walid Al-Mughirah dan sebagainya yang pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Sayyidina Umar juga dia menjadi orang yang menyakiti orang-orang Islam juga kan, menyakiti, membuli orang-orang yang lemah-lemah dalam kalangan orang-orang Arab itu. Dia termasuk juga yang ada Sayyidina Umar, sebab dia kuasa, dia hebat, dia punya kekuatan, dia punya macam ada beberapa orang lah yang dipukul dan sebagainya Sayyidina Umar. Dan hebat Umar ni kan, dia hari-hari beberapa kali dia berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bukan namanya membunuh Nabi Muhammad SAW kan? Dan dia wasaniyah, menyembah berhala dan agama yang itulah agama Ibrahimiyah, agama fitrah Nabi Ibrahim. Tapi mereka ini bukan ikut cara yang sebenarnya. Itu sambil tawaf, sambil buat syirik, sambil tawaf buat syirik, ada Muzdalifah, ada semua, tapi dalam keadaan buat syirik. Maka setelah Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai seorang Nabi, Sayyidina Umar ni itu masih muda lagi, sebab dia 13 tahun, beza dengan Nabi Muhammad SAW. Berusaha untuk menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW kan, dalam berbagai bahan dia sentiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mana pergi Nabi Muhammad pergi, dia ikut. Nabi Muhammad pergi, dia ikut. Sampai Nabi Muhammad kata, wahai Umar, kif, tutuplah, berhentilah daripada menyakiti aku ini. Maka satu hari Sayyidina Umar kejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tengok Umar tak ada, tiba-tiba muncul juga Umar bersembunyi, tengok Nabi Muhammad solat di depan Kaabah. Maka bila Nabi Muhammad solat di depan Kaabah itu, Nabi Muhammad baca surah Al-Haqqah Mal-Haqqah. Maka sampai baca sampai itu, sampai ayat 41, Umar kata, ini ni macam syair ni. Tapi bila Umar kata ini syair, Nabi Muhammad baca ayat itu sama. Bila Nabi Sayyidina Umar kata ini syair, Nabi Muhammad baca ayat sama juga. Contohnya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minu. Al-Quran ayat 41. Dan ia Quran ini bukanlah perkataan orang penyair, tetapi sedikit sekali kamu beriman terhadapnya. Jadi terlintas di hati Umar, ini syair ni. Maka Nabi Muhammad baca ayat itu juga. Lepas tu dia kata, ini kahin, ini kahin ni, ni nujum ni. Maka ayat yang kedua pula, wa ma biqauli kahin qalilan ma tazakkarun.
Dan bukan pula perkataan tukang tilik, namun sedikit sekali kamu mengambil pengajaran daripada Umar daripadanya. Jadi tersentuh hati Umar. Dua perkara yang disebut, tiba-tiba Rasulullah menjawab dalam surah Al-Haqqah ini. Maka daripada situlah Umar rada sikit dalam permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka lama kelamaan itulah Umar ni dalam keadaannya bermusuh Nabi Muhammad SAW. Maka satu hari Nabi Muhammad SAW berkata dengan sahabat dia, Allahumma izzal bihazai, Allahumma ahibba bihazaini umarain. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Islam kepada dua Umar ini, yaitu Umar bin Al-Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Nabi Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Jadi Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Umar Halid, ya Allah, bantulah agama Islam ni bihazaini dengan dua orang ahabban yang kamu, ayyuhuma ahabbuha. Ya Allah, Nabi Muhammad minta, kata, ya Allah, kamu pilihlah mana yang kamu kasihi di antara dua hamba ini, sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Nama dia Amr bin Hisham. Jadi tadi kata dia isteri Umar, adik bin Hisham juga. Hisham. Okay. Maka Nabi doakan supaya Islam ini dikuatkan dengan dua orang tokoh. Sebab Nabi Muhammad tengok dua tokoh ni, Umar dengan Abu Jahal, tapi Allah lebih memilih kepada Umar bin Al-Khattab sebagai masuk Islam. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir, dibunuh di perang Uhud, perang Badar. Di perang Badar Abu Jahal kecundang. Macam Abu Lahab, dia sakit daripada awal, dia tak pergi. Dan saya pun dengar kisah juga, kisah di antara kisah cinta yang terbaik. Kisah cinta yang terbaik ialah kisah cinta Ruqayyah, anak Rasulullah bersama dengan anak Abu Lahab. Mereka ini kisah cinta berpisah di antara Islam dengan tidak Islam. Maknanya setelah kahwinan itu sebelum Islam lagi, maka bila ayat tabat yada Abi Lahab ni, Abu Lahab minta kepada anak-anak dia, dua orang ni, anak nikah dengan anak Rasulullah ni, supaya ceraikan anak Rasulullah ni. Maka seorang cerai dan seorang tak cerai. Dan cerai ni lah bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, isteri anak Nabi ni masih lagi berada di Mekah. Mekah masa tu belum lagi dipisahkan di antara orang kafir dengan orang Islam. Sebab dipisahkan tu pula, kisahlah sampai lama lah kisah ni, di antara anak ini nikah sepupu lah kan, bukan sepupu lah, antara anak Abu Lahab dengan anak Rasulullah, bapa saudara kan. Maka selepas Nabi Muhammad doakan tu lama, kita balik pada Umar ni pula. Satu hari Sayyidina Umar ni berjalan mutawahishan ni dengan bawa pedang melerek macam ni kan, bawa pedang melerek macam ni. Lepas tu jumpa dengan Nu'aim. Nu'aim ni radhiyallahu anhu, Nu'aim ni dah masuk Islam. Maka dia kata, ya Umar, kamu nak pergi mana? Maka Umar kata, aku nak pergi membunuh Rasulullah. Jadi Nu'aim ni, dia nak buat apa tak boleh dah. Dia kata, macam mana nak buat hilang supaya Umar tak pergi jumpa Rasulullah. Maka Nu'aim kata, Umar, kau sanggup tak nak membunuh dengan seorang, kau pergi bunuh Nabi Muhammad ni? Dan Bani Muttalib ni, kaum kerabat Bani Muttalib akan membunuh kau seorang ni. Umar apa? Umar tak apa, dia nak juga nak bunuh Rasulullah. Maka kata Nu'aim tadi, ya Umar, wahai Umar, kau lihat tak, sebelum kau nak pergi membunuh Nabi Muhammad, kau boleh tengok rumah kamu dulu tu. Siapa dari keluarga kamu tu telah memeluk Islam semua. Maka Sayyidina Umar pun dengar macam tu, dia terkejut.
Why? Mana boleh? Kita nak berjuang tapi anak masuk Islam. Maka Umar pun pergi di rumah adik dia, nama dia Fatimah. Fatimah bin Al-Khattab berkahwin dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni salah seorang daripada orang yang mubasyirin Nabi Jannah. Nabi Muhammad, sebahagian Nabi Muhammad memberi khabar gembira dengan syurga, janji syurga kepada 10 orang. Maka 10 orang ahli syurga ni, 4 orang ni berada dalam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan saya tengok ada 3-4 orang lagi ni. Jadi 4 orang ni dah khalifah saja dah dijanjikan syurga. Banyak. Satu lagi kalau saya ingat bukan masa kita pergi dekat Bukit Uhud. Bukit Uhud, satu hari Nabi Muhammad duduk atas Bukit Uhud, tiba-tiba atas bukit tu, tiba-tiba Bukit Uhud gegar macam tu. Nabi kata, "Ihda ya Uhud, bertenanglah wahai Uhud. Di atas kamu sekarang ni As-Siddiq, Abu Bakar, Asy-Syahidain dan 2 syahid." Jadi masa tu Nabi nak beritahu dah, kata Umar ni akan mati syahid, Uthman pun akan mati syahid. Dia dah beritahu. Uhud, tenanglah wahai Bukit Uhud, sesungguhnya di atas kamu ni ada Siddiq, Abu Bakar dan 2 orang syahid. Maka setelah ni kisah budak-budak, tapi benda ni macam ini orang yang Nabi Muhammad sayang sekali kan, sebab Umar ni memang rapat dengan Nabi Muhammad. Anak dia pun berkahwin dengan Rasulullah, Hafsah kan. Kita pernah dengar kan satu hari bila keluar nanti, bila keluar macam keluar surau macam itulah, Nabi pegang tangan Umar. Nabi kata, "Hai Umar, siapa yang kamu manhabbaka, siapa yang kamu kali cintai?" Maka Umar kata, "Aku kasihkan kamu ya Rasulullah." Maka lebih dengan diri kamu, dengan harta kamu? Ya, lebih pada harta aku. Dengan dengan keluarga kamu? Ya, lebih. Lepas tu dengan diri kamu? Umar kata, dengan diri aku kasih diri aku lagi. Maka Rasulullah kata, "Tidak ya Umar, kalau macam tu tak pun lagi." Maka Umar pun pergi. Nabi kata, "Sesungguhnya aku mencintai kamu lebih daripada segala-galanya, lebih daripada diri aku. Ahabbu min nafsi, daripada diri aku." Maka Nabi kata, "Al-an ya Umar, sekaranglah baru betul kamu kena kasih Nabi lebih daripada segala-galanya." Itu maknanya akrab Nabi dan Abu Bakar, Nabi dengan Sayyidina Umar. Okey, bila Nabi Muhammad, bila Umar ni pergi ke rumah adik dia, dia ketuk pintu kan, maka tanya dia, bunyi sebelum tu dia bunyi baca Quran. Dia bunyi jadi dalam rumah. Tapi bila Sayyidina Umar masuk, senyap. Maka kat situ ada Sa'id bin Zaid, itu suami kepada Fatimah dan Fatimah bin Al-Khattab. Maka dekat situlah Umar bertanya kepada apa yang kamu buat di sini. Maka kata ke Sa'id bin Zaid, sungguhnya kami dalam agama yang baru, agama Islam dan sebagainya, cerita kepada Umar. Maka Umar pukul adik ipar dia tu sampai pukul macam tu. Maka Fatimah pun pergi nak bantu daripada nak dipukul oleh dia. Maka Umar pun tampar adik dia sampai berdarah, sampai jatuh berdarah. Maka kat situ ada rakaah di mana halayan Al-Quran yang ditulis daripada ayat 1 sampai ayat 14 kan. Mereka nyorok dia baca situ. Jadi saya bila dengar macam tu kan, kita Al-Quran banyak-banyak tak nak baca. Dia orang sorok Al-Quran. Sebab Al-Quran masa tu, sebab orang yang pandai tulis, dia tulis. Al-Quran tak dibukukan lagi. Jadi ditulis dengan, kita pernah tengok Al-Quran yang lama kan, tak ada baris, tak ada huruf kan, macam mana dia baca dalam usaha tu. Jadi kat situ ada guru Al-Quran namanya Khabbab bin Al-Irti ni guru Quran. Khabbab ni seorang hamba, tapi dia mengajar orang bukan hamba. Jadi bila dengar Umar datang ni, Khabbab menyorok bawah, kita kata bawah katil lah, menyorok macam. Maka kat situlah Umar menampak dia, maka sampai ke situ, maka Umar pun ambil benda ni apa ni?
Maka pegang ni, kata adik dia, kamu tak boleh pegang sebab inilah najis, kamu adalah najis, kamu tidak berwudu dan tidak Islam. Sebab itu Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh sentuh Al-Quran melainkan kena ada bersih kan? Tapi kalau ada tafsir ni tak apalah, tapi kalau boleh Al-Quran lagi lah kan? Maka Sayyidina Umar pun minta nak baca kan? Macam khabar pun keluar, maka dalam kertas, dalam potongan kepingnya tu tertulis sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Umar ni dia seorang yang bijak, yang akal yang bijak, marah lagi bila dia baca macam tu kan, seolah-olah menyegarkan dia tengok. Sebab dia tak pernah dengar Quran, dia tak dengar Quran. Sebab tu kadang-kadang orang-orang kafir sekarang pun dia macam kat barat semua kan, dia bawa masuk Islam sebab dia tak tahu the beauty of Islam. Dia tak tahu apa keindahan Islam sebenarnya. Dia duduk dengar apa propaganda kata Islam macam ni, Islam teroris macam ni. Bila dengar Quran macam tu, dia macam banyak orang yang berfikir sebab bila dia kenal Islam, tengok di kat Gaza sekarang ni bagaimana orang Palestin melayan orang tahanan tu dengan baik. Sebab Islam ajar macam tu. Islam walau dia buat aniaya kepada orang bukan Islam, akibatnya dia tak akan masuk surga sebab dia aniaya walaupun dia menyayang pada musuh. Gitu. Jadi orang Islam, sebab Umar ni dia baca sampai ayat yang 14. Ayat 14 ni, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Allah kata, dan aku telah memilih engkau, maka dengarlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Jadi kepada Nabi Muhammad, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ini ayat ni yang menyebabkan kita faham sesungguhnya aku ini Allah. Allah kata, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan solat dengan mengingati aku. Maknanya wa aqimis salata li zikri, dan menunaikan solat itu untuk mengingati Allah. Jadi solat ini kena ingat Allah. Keyword dia solat ingat Allah. Kalau solat tak ingat Allah, dia tak sebab solat. Wa aqimis salata li zikri, untuk mengingati diriku, ingat Allah. Di sampai ayat 14 ni, bila Umar baca, bila Umar baca, maka dia tersentak hati dia. Maka dia tanya khabar Rasulullah yang kata, tunjukkanlah aku di mana rumah Rasulullah. Okay, sikit saya skip tadi, tak ingat nak baca. Okay, suatu hari ada satu masa Sayyidina Umar ni berjalan-jalan, tiba-tiba jumpa dengan orang yang nak pergi hijrah ke Habsyah. Satu keluarga nak berhijrah ke Habsyah, Umar Abdullah Hasani nama saya, kurang. Maka bila dia tujuannya tu, dia kata nak pergi mana? Aku nak pergi tempat yang paling selamat, pergi sini aku dizalimi, aku nak buat agama salih. Tapi masa tu Umar tak marah kat dia, Umar tak pergilah. Maka suami dia kata, Umar ni baik dah, hari ni nampak macam baik macam. Maka suami dia kata, dia tak jadi. Maka kata-kata yang popular sekarang ni, kata-kata yang popular. Sebab tu kita tak boleh kata orang kafir ni tak masuk Islam. Dia kata apa? Lau aslama himar fatab la aslama Umar. Kalau Umar tu masuk Islam, Umar tak masuk Islam lagi. Macam tu. Kalau itu masuk Islam, Umar tak masuk Islam. Kalau itu masuk Islam, daki itu masuk Islam, Umar tak masuk Islam lagi. Maknanya lebih hemat lagi. Maknanya kalau kita kalau itu masuk Islam, Umar tak masuk Islam juga. Betapa macam kerasnya Umar ni, seolah-olah macam tidak ada harapan langsung. Ini orang nak bunuh Rasulullah ni. Hari-hari dia fikir nak bunuh Rasulullah, bukan nak hidup Rasulullah, nak bunuh Rasulullah. Tetapi jadi orang yang kedua dapat dengan Rasulullah. Sebab tu Nabi Muhammad kata, sesungguhnya aku ni ada orang wakilan yang membantu, macam menteri lah. 2 di bumi dan 2 di langit. 2 di bumi ni ialah Abu Bakar dan Umar. 2 di langit ialah
Jibril dan Mikail yang sentiasa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ni sekitar Abu Bakar, Umar ni adalah wazir kepada pada Abu Bakar sewaktu dia jadi khalifah dan ketua perancang kepada Nabi Muhammad dalam segala hal. Maka bila Nabi Muhammad Umar mana seolah-olah mustahil Umar masuk Islam. Lau kana aslama himar, kalaulah yaslim himar khattab ma yaslim la yaslim Umar. Macam itulah, sampai kalaulah ini masuk Islam, Umar tak akan masuk Islam, seolah macam susah dengan tapi hidayah Allah siapa yang tahu. Kita tengok orang banyak dah kan yang baik-baik sebagai Sami sebagainya, padri yang besar-besar tu tiba-tiba masuk Islam. Ada orang yang tak pakai tudung, orang tak pakai tiba-tiba berjilbab dan lebih hebat daripada kita. Sebab urusan hidayah ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai dekat rumah Rasulullah, duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, di mana dia dekat dengan Bukit Safa. Bukit Safa tu tak jauh dengan Kaabah kan, dekat dia center rumah tu tak jauh sangat. Jadi di situlah rumah center yang selalu berjumpa dengan Nabi. Kalau center Fort Jahiliah ni nama Darun Nadwah. Darun Nadwah, nama cantik tapi isi dia tu teruk. Darun Nadwah, tempat apa macam kelab dia lah. Maka setelah sampai ke situ, dia ketuk pintu. Maka bila tengok kat pintu, tengok, Umar. Dia kata, Umar, orang dalam tu Umar. Yang ada dalam rumah tu ialah Rasulullah, Hamzah dan sahabat-sahabat lain. Nak ceritanya kehebatan Hamzah. Hamzah kata, biar dia masuk. Kalau dia masuk kerana baik, kita layan dia baik. Cakap orang hebat, orang berani. Kalau dia nak baik, kita bagi baik. Tapi kalau dia niat jahat, kita bunuh dia dengan pedang dia. Okay. Macam mana nak bunuh dengan pedang dia? Macam kata, kalau dia datang macam ni, kita tembak dia dengan pistol dia. Bukan kita tembak dengan pistol kita tembak dengan pistol dia. Kita ambil pistol dia, kita tembak dia. Macam tu. Macam Hamzah kata, kita ambil pedang dia, kita bunuh dia. Bukan kita bunuh dengan pedang kita. Di mana keberani dan kecekapan. Dia kata, kalau biarlah dia masuk. Kalau niat baik, baik. Kalau dia tak nak baik, kita bunuh dia dengan pedang dia. Maka bila Umar masuk tu, Rasulullah pergi tangkap dia, Rasul pegang ni. Rasulullah kata, wah Umar, apa yang kau nak ni? Kau nak ke biar ayat Quran turun mengancam kau bahawa kau nak masuk Islam? Macam tu, Rasul pegang macam tu. Maka Umar kata, ya Rasulullah, ma jitu lihaza, aku bukan muka itu uridu aslam, aku nak masuk Islam. Maka bila dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu, semua tu takbir, akbar, takbir, macam semua orang pun takbir sampai dengar dekat dengan Kaabah tu, apa itu. Makalah sahabat-sahabat kata, tidak ada hari yang paling hebat kami bergaya melainkan selepas Umar masuk Islam. Maka selepas itu dia awali dua grup pergi dekat Kaabah. Lalu satu diketuai oleh Hamzah, satu diketuai oleh Umar. Lalu untuk berjalan, bergaya, semua ni dalam keadaan kecut. Maka Sayyidina Umar ni, selepas dia masuk Islam tu, dia pergi semua rumah-rumah pembesar-pembesar ketuk. Aku dah masuk Islam ni. Masuk Islam. Dia orang tu buka tengok Umar. Saya masuk Islam. Dia tak cakap apa. Orang pun tak boleh cakap apa. Seolah macam Umar kata, jangan kacau orang lain lagi dah. Supaya itu kurang lagi dah buli-buli tentang Sayyidina Umar, tentang kepada orang miskin-miskin, orang yang lemah-lemah ni. Sampai pembesar-pembesar Quraisy nak Umar pergi beritahu satu persatu untuk beritahu tentang. Dan ada zaman tu pun ada juga yang jadi wartawan. Zaman tu ada juga yang jadi pemberita. Jadi kalau berita terdengar kat dia tu, pasti suruh Madinah, suruh Mekah nak tahu. Maka dia pun beritahu. Dia pun bila dapat tahu bahasanya Umar masuk Islam, dia pun pergi sebab Umar dah kenat. Maka Umar kata, cakap aslama Umar telah Islam. Jadi seluruh Mekah dah tahu bahasanya Umar masuk Islam. Jadi benarlah di atas doa Nabi Muhammad SAW supaya di Islam dimuliakan Islam ini dengan
dua orang umat. Jadi maka Allah memilih Sayyidina Umar untuk menerima Islam. Maka apabila Sayyidina Umar memulai Islam, kita tengok kebesaran kehebatan Umar ni banyak kan. Semasa Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi tengok dimasukkan dalam syurga. Satu masa Nabi Umar tengok dalam syurga, Nabi tengok satu qasar, satu istana palace dan besar tengok. Maka Nabi tanya kepada mereka, ini milik siapa ni? Mahligai ini milik siapa? Maka penjaga malaikat itu kata, lisyabin min ahli Makkah, bagi seorang pemuda dari penduduk Mekah. Maka Nabi kata, siapa dia? Al-Zali Umar, qasar ini milik Umar. Satu hadis lagi, Nabi Muhammad bermimpi seorang perempuan sedang membersihkan tepi istana. Maka ditanya kepada perempuan itu, ini istana siapa ni? Maka pekerja dia kata, inilah istana Umar. Dan itulah Rasulullah beritahu kepada Umar menangis di atas panggil kan. Umar ni sewaktu dia menjadi dengan Rasulullah, dia adalah dalam tindakan yang keras, sebab dia nak balance di antara Rasulullah dengan Umar. Dengan masa Abu Bakar pun, Abu Bakar seorang yang lembut, maka Umar tegas. Dua-dua tu berjalan. Sebenarnya Umar ni bukanlah ganas, tapi dia keras tu lebih dilembut daripada lembut. Dan waktu malam Umar ini, dia nampak di dahi sini lorong-lorong air mata yang menangis malam. Itulah kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ini, khalifah. Dan satu lagi pula, Sayyidina Umar ini saya buat mukadimah kan. Sayyidina Umar ni orang yang pertama gelar Amirul Mukminin kan. Masa Abu Bakar dulu, Abu Bakar digelar Khalifatul Rasulullah. Jadi kalaulah selepas kebijakan Sayyidina Umar, kalaulah selepas Rasulullah, maknanya Abu Bakar ni maknanya Khalifatul Rasulullah. Khalifah ni maknanya pengganti, vicegerent kan, pengganti kepada Rasulullah. Jadi kalau Umar ni jadi khalifah pula, Khalifatu Rasulullah kan. Yang kedua, kalau Utsman pula Khalifatu Rasulullah. Kalau Ali pula Khalifatu 3 kali 4 kali, jadi tak habis itu khalifah tu. Maka Umar kata, macam ni lah, engkau ni mukminin semua, kamu ni semua orang mukminin semua, dan aku amirnya, aku ketua kamu, lebih baik kita panggil Amirul Mukminin. Maka digelar maka daripada Abu Bakar, daripada Umar Amirul Mukminin, Utsman pun Amirul Mukminin, dan Ali bin Abi Thalib pun Amirul Mukminin. Maka satu hari Ali bin Abi Thalib ni berucap di dalam masa lepas menjadi khalifah. Maka Ali kata, sesungguhnya orang yang paling baik di sisi aku ialah selepas Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Dan aku nak, kalaulah aku nak namakan orang yang ketiga, pasti aku boleh namakan, tapi aku tak nak namakan. Maka dari sini tak timbul bahawasanya Rafidah ahli Syiah ni yang mengatakan Abu Bakar dengan Umar ni merampas tahta daripada khalifah ni. Sepatutnya khalifah Syiah ni mengatakan khalifah yang selayak selepas Nabi Muhammad ialah Ali Abi Talib. Itu saja. Itu timbul krisis perbesar. Padahal benda itu tak berlaku. Maka Nabi Muhammad pun pernah bersabda, iqtadu, kamu berpandulah, berpeganglah dengan dua orang ini selepas ketiadaanku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Ini kisah Sayyidina Umar lah. Dan nanti kita akan sambung balik nanti, sebab Sayyidina Umar ni dia terkenal dengan orang yang sangat adil dan sangat prihatin kepada rakyatnya, dan banyak lagi perkara-perkara yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar. Yang paling besar sekali ialah takwin al-hijriyah yang kita ada sekarang ini, adalah takwin yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia adalah termasuk daripada orang yang dijaminkan syurga akhirnya. Dan akhirnya Sayyidina Umar ini mati dibunuh daripada Majusi yang ditebuk kat sini sampai tiga tikaman yang dibuat dengan nanti
Akhirnya bila Sayyidina Umar ditikam, maka dia tak sedar. Bila dia sedar tu, dia tak tanya kata, siapa yang bunuh aku tak? Dia tanya, as-salat nas, awak dah semayang ke belum? Maka dia minta kepada Abdullah bin Umar supaya bawa air dibasuh ke luka, maka dia semayang. Lepas dia semayang siap tu, dia tanya, siapa bunuh aku? Siapa dia bunuh dia? Siapa bunuh? Kata Majusi bunuh. Oh, budak Majusi tu. Maka maknanya concern dia tentang solat, bukan tanya kata siapa yang bunuh dia. Dan maka akhirnya dia pun ringkas, dia minta izin, dia minta Abdullah bin Umar ni pergi jumpa Aisyah supaya minta izin, cakap kepada Aisyah bahawa Umar bin Khattab nak minta izin supaya dikuburkan di sebelah Abu Bakar, kepada bapa Aisyah itu, insyaAllah lah. Jadi maknanya bila kita mempelajari sirah-sirah Nabi, sirah-sirah sahabat yang sahabat ni lah, dia akan berkaitan dengan Rasulullah juga. Sebab mereka ni meriwayatkan hadis, banyak hadis diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Ada yang terkenal yang kita selalu dengar ialah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap suatu benda itu apa yang diniatkan. Kalau dia niat tak ikhlas, sebab amalan ni dua perkara saja dibahagikan. Satu, ikhlas kepada Allah, itu niatlah. Yang kedua, iaitu mutabi'atan Nabi, ikut cara syariat. Kalau ikut syariat pun niat tak baik juga. Kalau ikut syariat tapi niat tak baik, sama mana ikhlas dengan ikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya dengan sekat ni saja. Semoga itulah Tuan Ibang kata tadabbur Al-Quran ni sangat penting juga. Macam kita dapat menghayati apa yang ada dalam tu. Sampai kan hati Umar yang keras, sampai dia kata kalau Umar ni memang nak bunuh Rasulullah dan sebagainya, berusaha untuk membunuh Rasulullah sebagai permusuhan, tapi dijinakkan dengan ayat Quran ini bila dibaca. Jadi itashqa, lembutnya ayat Quran ini menyentuh hati kita. Jadi kalau lebih kita dekat dengan Quran, lebih banyak kita memahami Al-Quran, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lebih dekat dengan Allah Subhanahu, lebih takwa kita kepada Allah Subhanahu, lebih khusyuk. Jadi saya minta maaf, semoga kita mendapat sedikit gambaran bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ini khalifah Islam yang kedua, orang yang kedua daripada orang kehebatan manusia zaman Rasulullah ini. Nama inilah yang orang paling mulia sekali adalah Rasulullah SAW. Maka selepas Rasulullah inilah Abu Bakar dan Umar, dan seterusnya. Jadi semoga kita boleh sambil mengasihi sahabat-sahabat. Sebab itu adik kata, jangan kamu mengutuk atau mencela siapa seorang walaupun daripada kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka ini berada dengan Rasulullah SAW, dan mereka adalah gambaran Rasulullah, gambaran perbuatan Rasulullah SAW kepada mereka dan akhlak dan sebagainya. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jama'an, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an mubarakan marhuma wa zakirna Allahumma zidna ilma, Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kita dan tambahkanlah kehidayatan kepada kita kesempurnaan. Wa tammim bil khair, dan sempurnakanlah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin.